Sambil-sambil pakai donate, sambil-sambil buat. Tapi kalau boleh balik buat slow sikit, kita start program kita dah. Pertama sekali, mari kita sama-sama baca surah umul kitab Al-Fatihah untuk kita mulakan majlis pada ini lah. Al-Fatihah. Yang saya hormati Barisan Kepimpinan Pemuda Pakatan Harapan, Ketua Pemuda Parti Amanah Negara, Saudara Hazmi Hassan ataupun dikenali sebagai Jimmy Hassan. Kalau tengok Facebook, Jimmy Hassan itu kenal lah. Saudara Asran alias Ketua Armada Parti PPBM, Ketua AMK Kelantan, Dr. Hafiz Rizal, dan juga Depsi Kelantan, Poji ataupun Posi Azmi, ataupun orang panggil dia sebagai Topi Begok Unmasked dulu lah. Kau tak panggil dia lagi Topi Begok lah. Dan juga yang saya hormati Syamuddin Syamgas daripada Royalty Malaysia, Royalty Malaysia, NGO Royalty Malaysia. Juga saudara Loya Isabozi, ramai kenal lah sini. Rasa kalau biasa dengan parti lama, kalau Tanah Merah ni, saudara Isabozi adalah bekas pimpinan pemuda Tanah Merah lah. Dan juga saya alukan Cikgu Bahri Jebak ataupun Ketua Bahagian Parti PPBM Tanah Merah, pimpinan amanah, pimpinan Pakatan Harapan Tanah Merah, juga pimpinan Pakatan Harapan Negeri Kelantan, serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada ini kita bersyukur kerana dapat bersama-sama dalam majlis ini. Kita kumpul anak muda, ada juga hak-hak umur pun kita anggap sebagai muda lah, jiwa muda, untuk merubah, untuk ambil satu ajakan untuk kita nak selamatkan Malaysia. Dan kita kumpul pada ini sebab kita ramai tak kenal gapo dia Pakatan Harapan, orang ramai tak kenal gapo dia Parti Amanah. Dan kita nak dengar daripada pimpinan pemuda, daripada Amanah, daripada Parti PPBM, Parti Bersatu, daripada DMP, dan juga daripada Parti PKR. Gapo dia tawaran kita Pakatan Harapan kepada orang muda. Pertama sekali saya nak menjemput saudara Syawazi untuk memberi sedikit pengisian pada kita semua. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Pengerusi Dr. Sayodi yang merupakan Ketua Pemuda Amanah Tanah Merah, Saudara Bahari, Ketua Bahagian PPBM Tanah Merah, Saudara Jimmy Hassan, Ketua Pemuda Amanah Negeri Kelantan, Saudara Asran, Ketua Armada Anak Muda PPBM, Saudara Fauzi daripada DAP, dan Dr. Hafiz dari Ketua Anak Muda Keadilan AMK, Angkatan Muda Keadilan AMK, dan seterusnya para pimpinan kawasan, tuan-tuan, puan-puan yang saya
hormati dan saya hargai. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama berjumpa bersua muka pada malam ini di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk kita terus hidup dan untuk kita terus berpeluang untuk kita berbuat amal berkalan kepada hari yang kekal, itu hari akhirat besok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah yang menciptakan hidup, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapakah yang terbaik amalannya dari kalangan kamu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kalau dia tidak buat manusia untuk sembah dia, untuk puja dia, tak apa. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan dia tak ada masalah, tak ada orang sembah dia pun tak apa. Tapi dia buat juga manusia, dan buat manusia ni pula dalam keadaan malaikat sendiri pun berasa miskin. Buat manusia nak gentar atas muka dunia, sampai malaikat tanya, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Adakah ya Allah mu ni nak buat satu makhluk, bila kita letak atas muka bumi, dia akan buat kerosakan dan dia akan menumpahkan darah. Maknanya malaikat ni dia tahu dah sifat manusia ni, sifat baloh, sifat dengki, sifat berbunuh sama sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dia kata dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala dia buat manusia, bila dia buat manusia ni, dia letak atas muka dunia ni, dia hantar nabi, dia hantar rasul, untuk jadi panduan, untuk jadi ikutan, supaya manusia ni jumpa jalan sebenar, jumpa landasan sebenar sebagaimana Allah SWT nak. Dan insya-Allah bila balik kepada Allah Subhanahu wa taala esok, masuk dalam golongan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala redha, masuk dalam golongan yang insya-Allah akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berada di atas muka dunia, kita kena cek sama, adakah kita ini berada di atas landasan yang betul. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu landasan, satu garis panduan, maka kamu ikutlah jalan itu dan jangan kamu mengikuti jalan mereka yang tidak mengetahui. Jadi kita dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan ini, saya menyeru tuan-tuan, adik-adik kakak semua, untuk kita sama-sama baiki diri kita, sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita nilai. Sebab sepatutnya bila kita jumpa dengan Ramadan ini, kita mengambil kesempatan sebagai bulan Ramadan ini untuk baiki diri kita, untuk hocom ni amalan kita, untuk kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Jadi kalaulah kita ni tidak mempergunakan masa yang ada lagi satu baki kehidupan kita ini untuk baiki hubungan kita dengan Allah SWT, untuk memperdekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergolong daripada kalangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hidup di atas muka dunia tidak lama. Nabi Muhammad kata lebih kurang umat dia umurnya 60 hingga 70 sahaja. Jadi dalam keadaan 60-70 umur ni, maka kita kena pastikan, pertama sekali diri kita betul. Yang kedua, tak ada sekadar diri kita betul, kita juga kena buat amal ma'ruf nahi munkar. Kita juga kena teguh benda yang munkar, kita kena suruh benda yang molek. Jadi itulah. Bila kita tengok benda yang tak betul, kita kena kata tak betul. Bila kita tengok orang nak buat kita benda, orang nak buat benda yang tidak molek, kita kena lagat dan kita tak kena royak dia. Oh, demo tak pakai mewah lagu ni. Buatlah benda yang betul, buatlah benda yang molek. Supaya hubungan kita dengan Allah SWT boleh dibaiki, boleh ditingkatkan, dan insya-Allah kita akan tergolong di kalangan insan yang bertakwa. Jadi bagi tazkirah yang ada ni, kita berkongsi dengan adik-adik semua, insya-Allah dari segi isu semasa semua. Sebab kita ada tokoh-tokoh anak muda negeri Kelantan, 4 pimpinan daripada parti yang peringkat tertinggi, Saudara Azmi, Ketua Pemuda Amanah Kelantan, Saudara Asran, Ketua Armada anak muda parti
bersatu, dan kita ada Dr. Hafiz, Ketua Angkatan Muda Keadilan, dan juga Saudara Fauzi daripada pemuda DAP. Jadi demo ni insya-Allah dah akan berbincang dan kita akan berkongsi maklumat. Sambil-sambil kita makan colek, sambil-sambil kita menjamu selera pada malam ni, sakat-sakat ada. Jadi alhak ada makanan itu, ada air itu, selekirlah belakang. Kita boleh ambil situ. Sekarang insya-Allah kita sakat ada, kita boleh makan malam ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Lawyer. Dengar tu serupa dengan Ustaz dia, tapi dia adalah Tuan Lawyer ataupun pegawai. Kalau hadirin nak tahu, Lawyer Hisab Fauzi ni antara mereka yang terlibat dalam jatuh kuasa teknikal untuk buat hudud negeri Kelantan. So bapa dia masak mana? Kita masih hudud ke? Itu persoalan. Dan persoalan mungkin kita boleh fikirlah. Ada sebab tertentu dia tak cerita ni, tapi kalau nak tahu sebab apa, ada video dia. Ada video dia, ada ceramah dia, ada cerita apa dia masak mana. Dia antara lawyer yang terlibat dalam jawatan kuasa teknikal hudud ataupun kanun jenayah syariah negeri Kelantan. Seterusnya saya tak sekejap banyaklah, saya nak suruhkan majlis kepada urusi Bersatu Tanah Merah Dia Bahari untuk bagi sedikit pengisian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Pengerusi Majlis Dr. Yudi, Azmi Hasan, Ketua Amanah, Ketua Pemuda Amanah Negeri Kelantan, saudara Asran, Ketua Amada Parti Peribumi Bersatu Negeri Kelantan, saudara Fauzi Azmi daripada DAP. Dia DAP ni kita ingatkan kalau DAP kan hanya anggotai oleh kaum Cina sahaja, tapi sebenarnya DAP ni dia terbuka kepada semua kaum. Yang bercakap tadi saudara Hisab Fauzi, di sebelah kiri saya ni Dr. Hafiz, Angkatan Muda Keadilan. Terusnya tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa ada juga SP dah di sini sama dengan kita, di mana-mana pun ada SP. Tak apalah, dia memantau perjalanan apa yang berlaku, dan kita sebenarnya tidak mengganggu ketenteraman ataupun tidak mengganggu keharmonian. Semua buat program makan colek sambil kita berceramah ataupun menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan keadaan negara kita pada masa ini. Jadi saya je sebenarnya panggil sebagai mukadimah saja. Program ini adalah program pemuda Pakatan Harapan. Jadi nak wayaknya kita pun ada pemuda atau armada Tanah Merah, iaitu Muhammad Ridwan Nordin, lupa tadi, ada bersama. Jadi sebenarnya gerakan dan anak-anak muda inilah yang paling mustahak sekali dalam sebuah organisasi, sebab mereka ini adalah orang-orang yang aktif, orang yang sanggup berjuang untuk menentukan hala tuju masa depan negara kita. Sebagaimana kita tahu, kita daripada Pakatan Harapan ini dianggotai oleh beberapa parti yang mana bertujuan adalah untuk merubah senario politik negara yang ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan lihat, Tuan Dr. Mahathir, walaupun di usia dia yang 92 tahun, tapi sanggup siang malam ke sana kemari demi untuk melihat sebuah negara yang baik
sebuah negara yang kembali kepada keadaan yang sempurna lah, keadaan yang elok kepada masyarakat, kepada rakyat. Sebagaimana kita tahu pada hari ini, walaupun kita nampak ceria belaka ni di program Makan Colek ni, tapi rata-rata di kalangan kita amat tertekan dengan senario ekonomi yang berlaku pada hari ini. Pelaksanaan GST telah meningkatkan harga barang yang menyebabkan kos sara hidup kita meningkat dari hari ke hari. Jadi senario ini hanya boleh dihentikan hanya dengan memberi kemenangan kepada parti Pakatan Harapan sahaja. Sebab sudah janji, Tun sudah janji, sekiranya Pakatan Harapan berjaya mengambil tampuk pemerintahan negara, GST akan dihapuskan. Senang saja, GST akan dihapuskan. Dan Tun dengan pengalamannya yang begitu lama, 22 tahun mentadbir negara, sebagai Perdana Menteri sudah pasti dia tahu dan dia faham bagaimana untuk mengelakkan daripada bebanan rakyat ini boleh dikurangkan. Saya rasa hanya itu sajalah yang saya suka sampaikan di sini, dan saya suka menyeru kepada Angkatan Pemuda Pakatan Harapan ni untuk menghadapi musim perayaan ni, kita boleh lagi gandakan dari segi banner dan bendera di kawasan masing-masing. Jadi itulah yang paling dilihat, mudah dinampak oleh perantau yang balik untuk menyambut hari raya nanti. Jadi saya rasa hanya sekadar itu saja daripada saya sebagai mukadimahnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar daripada pengurusi Bersatu Tanah Merah. Bapa kita nak lawan UMNO sebab Malaysia perlu diselamatkan. Jelas. Dan amanah wujud adalah untuk memperkukuhkan Pakatan Harapan. Dan kita nak perkukuhkan Pakatan Harapan. Kita ada parti amanah negara, kita ada parti Bersatu, kita ada parti PKR, DAP, dan kita untuk melawan satu kuasa yang selama ni dia pemerintah Malaysia, dan selama ni dia merosakkan Malaysia. Saya merosakkan, dan kita nak selamatkan Malaysia. Seterusnya saya nak mempersilakan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Saudara Azmi Hassan Jami Hassan untuk ucap sekilas untuk kita bahasa isu semasa dan ataupun tawaran amanah nak bagi kepada anak muda. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Apa nama kita pakai cara itu baca doa insyaallah. Jadi malam ini kita santai malam ini. Hamba pun tak prepare gapo-gapo nak jumpa sahabat-sahabat. Malam ini ada bakal. Terima kasih terutama sekali kepada Dua Kedah, Dinasi Dua Kedah, dan juga kepada Amanah Tanah Merah sama dengan pemuda dia Dr. Yodi, saudara Daya Aisyah Fauzi yang baru masuk parti Amanah. Ahlan wa sahlan. Juga sahabat-sahabat hamba daripada parti DAP lah dulu tersebut. Muka sebut Cina tapi tidak Cina, orang Melayu. Orang panggil Tapi Perak ataupun Mahir Ekspedisi pada sini malam ni. Juga ada Dr. Hafiz, ada klinik sini besar tapi ngek-ngek. Dan juga ada sahabat kita Syamgah, ujung jauh kecil tapi gagah. Kecil bukan tempat kecil, tapi ini kecil gagah insyaAllah. Juga kita ada saudara Hassan berbaju hijau tapi parti Amadah, parti Bersatu. Tak tahu buat orang hijau hari ni. Hijau tu nama hijau tukar kan. Juga sahabat-sahabat semua. Juga apa nampak sahabat Ambo Ngiramu bacanya apa nak bau. Ada belakang nampak orang gagah tu yang orang kita di mana tadi. Ada belakang. Dia semua sahabat lah. Ambo ini cuma nak kongsi sikit ada gagah semua. Orang kita berapa tu yang kita. Ambo nak kongsinya sinarilah. Ini adalah medium kita untuk kita bersama. Dan kita harapkan parti-parti selepas ini sebuah kajian dapat mengadakan satu program sinergi. Karena dulu Ambo bersama dengan parti PAS bawah kajian Kegiatan urus tiap penangan majlis dialog ni biasa saja. Sehingga ke di seluruh negara Kelantan ini terkenal sekolah politik terbuka. Sinergi dialog di antara rakyat dengan pemimpin ni ada setiap minggu, setiap bulan. Ambo dulu bersama dengan Tapi Perak. Dulu dia seorang blogger polisi rakyat. Sebulan sekali kita berjumpa
rasa sudah tibalah masanya kita semua anak-anak kita ada sini ni kena fikirlah. Kajian ada ini penuh dah. Jadi bila benda itu penuh kita kena baiki. Dan insyaAllah hari ini sahabat hamba Syamgah, dia ni tiap hari dalam Facebook dia kecek pasal lembah binja. Lembah binja hodok di Kubekhian ni nak kena rapat. Jalan ke? InsyaAllah Syamgah ayat panik. Cuma melayanya kita ni tidak berpakat secara anak-anak lagi. Bila orang asli kena tindak kepada kajian, bila orang asli siapa kena masuk ke dalam lokap, pergi pulak pada mahkamah, orang asli lagi. Bila orang kapal laut, kapal dia kena rapat, orang kapal laut lagi. Bila orang masjid diteliput, kata ni rapat juga tanah dia, orang masjid teliput lagi. Sama juga di masjid Tanah Merah, insyaAllah Ketua Angkatan Muda YMK Akil apa ni, orang Tanah Merah lagi. Amba nak ajak semua ini yang nak ambil kesempatan pada 19 hari bulan 7 tahun ni lah. 19 hari bulan 7 sekali lagi yang nak ajak semua sekali ada sini hati ke mahkamah Kota Baru tanda solidariti kepada orang pasar Pasir Putih. Bila orang asli pergi ke Kota Baru, bila orang bingung pergi ke Kota Baru, bila orang asli pergi ke Kota Baru, kita orang Kelantan menang pergi ke Kota Baru, kita beri pun dia lebih 1000 orang insyaAllah. Kenapa? Kita nak tunjuk inilah gaya yang tidak terbelok. Amat sekali lagi nak ulang. Pentadbiran negeri Kelantan yang mau tengok hari ini adalah pentadbiran menang kalah. Kaji hari ini kita sedia maklum dia lah menang. Dia menggunakan segala peraturan, segala syarat-syarat untuk menegak rakyat. Jadi sudah tiba masanya rakyat bangkit untuk kita menang kembali. Kita tidak nak mengalahkan kaji, tetapi kita nak dalam keadaan menang insyaAllah. Kaji pemenang, rakyat pemenang. Itulah gaya impikan insyaAllah. Masa itu saya mukadimah hamba, hamba tak masuk dia tiga insyaAllah. Jadi hamba wajah sekali lagi lah. Hamba rasa nak makan celak, makailah kita orang belanja. Banyak syafah itu insyaAllah. Jadi hamba sudah balik kepada ketua pemuda parti amanah bagi Gaza Tanah Merah insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Jeming. Semangat dengar dia kan. Seterusnya saya jemput Ketua Armada Negeri Kelantan, Saudara Asran Alias untuk bagi sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sini. Terima kasih kepada Saudara Yordi, Dr. Yordi, daripada kami sekali Saudara Syamgah, aktivis yang cukup terkenal di Kelantan, penggiat, pengusaha kepada Jadi gelak gitu. tersuruh di Kelantan dan buat pengusaha dan impor walaupun Tahniah Syamgah, Dr. Hafiz, Ketua YMK, Parti Keadilan Rakyat, Saudara Fauzi daripada DAP. Ada tanya apa ni aktif ke apa tapi Cairo mengata bukti aktif. Aktif. Jeming Ketua Pemuda. Jadi pada hari ini kita berada dalam satu situasi yang sangat letih, yang mana gabungan parti perbankan pada hari ini terpaksa bertemu dengan dua kajian. Yang pertama kita bertemu dengan kajian pusat, iaitu UMNO Barisan Nasional, dengan segala kezaliman yang dia buat. JST baru-baru ini jual Proton, hari ini 2-3 lipat saham MGV turun sampai sekian 4%. Banyak lagi isu-isu nasional yang BA ni jual aset negara. Ini kita kena perhatikan dengan molek. Dan yang kedua, kita kena ingat pembangkang Pakatan Harapan khususnya juga berlawan dengan kajian energi, iaitu kajian PAH di Kelantan. Tak pernah berlaku lagi dalam mana-mana pilihan raya kita bertemu dengan dua kajian. Kalau sebelum ni hamba dah lepas, sebelum ni lawan UMNO je, lawan BN saja. Lalu ni duduk dalam Pakatan Harapan, kita kena lawan BN di pusat dan kita kena lawan PAH di Kelantan. Isu kajian energi itu banyak. Jeming sebut dah tadi macam-macam. Cuma ambil satu benda sahaja yang kita perlu sedar. Benda ni berlaku dekat dengan kita. Bukan isu flyover. Iaitu isu melibatkan dengan rumah. Kalau siapa
saya ingat pada 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, Datuk Fatah ada lancar satu rumah mampu milik di Pasir Genda. Mungkin dekat dengan sini, di Bukit Gading kalau tak silap gambar. Tapi sampai hari ini rumah tu tidak dibuat lagi. Sedangkan banyak perjanjian-perjanjian yang sama juga dibuat selepas tu. Kalau betul kerajaan energi nak buat, kita kata buat situ dulu lah. Tak payah kacau lagi di Lembah Binjai. Jadi apa yang saya cuba bawa dalam parti Tunggu 1 adalah yang pertama, ke mana pun bila kita merintah, baik merintah di Kelantan atau baik merintah di pusat, isu yang paling penting sekali adalah isu perumahan untuk anak-anak muda. Paling penting sekali. Habis ngaji, duduk dengan orang tua. Tidak berupa sewa rumah flat. Nak sewa rumah teres tak mampu. Rumah flat 3 bilik, kursi 3 hias orang. Jadi benda-benda lagi ini, dengan kerajaan yang ada pada hari ini, saya boleh bagi jaminan. Mana-mana anak muda berumur 32 tahun ke bawah tidak mampu untuk membeli rumah. Sebab apa saya kata gitu? Habis ngaji umur 25, kena nikah. Nikah buat loan dah. Bila nikah ada anak, ada kereta, nak beli kereta buat loan pula. Jadi terpaksa menyewa di rumah-rumah yang mana amat memberi kesan kepada sosioekonomi keluarga itu sendiri. Rumah tidak jadi hak milik kita, tidak jadi hak milik anak muda, tapi tetap hak milik orang. Jadi amat tak sini ulah panjang. Sebab kita ada sesi soal jawab lepas ni, ramai orang nak nanya. Jadi kita buka peluang kepada orang nak nanya. Kita pakat jawab. Jadi ambo akhiri dengan terima kasih kepada Tuan Kedah dan juga kepada penganjur bui keluar pada hari ini. Ustaz Nasir itu Ustaz ambo mula, ambo ngaji di pada siang ni ya. Dia jawab klik kampus mula. Dulu ambo ngaji sini dan ngaji dalam seorang dengan Ustaz Nasir. Kata sila ambo betul tu Ustaz boleh ngesah mula lah. Dan lah ngapa kalau ini dia yang anti lah. Ambo ni dia yang banyak lagi lah. Rumah yang lagi lah sikit-sikit. Okey. Terima kasih juga kepada pihak semata ada baru ini mengawal kita, memantau. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik dengan kapal asyik raya. Kita berdepan dengan dua KJN pusat dengan KJN negeri. Kalau kita dikata contoh parti amanah, kita ada buat katun dego. Tiba-tiba dego gede le. Kita tahu nak apa? Anak apa? Tak tahu. Saya tak tuduh apa lah, tapi dego kita le. Dan kita bukan katun benda-benda kita le. Tak tahu apa. Dua musuh kita ada. Kan? Kalau kita guna dua mata pisau. Seterusnya saya nak jemput ketua EMK ni katalah saudara saya Dr. Hafiz Izam untuk bagi sedikit ucapan. 2 minit. Ada yang berapa kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati sahabat saya Dr. Juti. Saya sekolah pakat semua penjaga belakang. Tengok di banner lah dan berjawab ketua lah. Yang saya sebut ni adalah sahabat-sahabat lama kita kembali. Abang di Codal, Ipo Codal, Abang Sudobo, Tuan Tu, sahabat-sahabat kita hak berdiam diri semua pada ni. Alhamdulillah Ipo sekolah, Boncu sekolah menyebabkan buka anak motor ni untuk lagi bersebar. Jadi orang-orang sekolah ni lah kita kena minta untuk diajar dan kita kena minta pengalaman selama bermain politik mereka ini kepada kita anak muda. Sediakan saya membaca satu hadis Nabi SAW yang cukup popular adalah Anura'amikum munkaran Falighayyiruhu biyadihi fa'in lam yastati' wa bilisanihi fa'in lam yastati' wa biqalbihi dzalika adhaful iman.
mau tengok Nabi kata, "Ya manusia Allah, aku kalau mau tengok ada kemungkaran, mau kena cukup." Pertama sekali Nabi sebut mau kena cukup. Yang kedua, cukup mereka apa? Cukup dengan lisan. Begitu lah. Bagi cara, bagi baru. Selain pada itu cukup dengan baru. Cukup dengan hati kita. Dan sesungguhnya cukup dengan hati ini adalah satu benda ya. Baik sekali ataupun satu benda yang lemah. Ini putusan. Untuk satu-satu dia tak betul. Jadi ahli-ahli parlimen kita apabila timbul satu NTB, apabila timbul Malaysia official number 1, ahli-ahli parlimen lain agak belakang belakang atau sekumpul itu tak agak belakang. Bagaimana betul-betul? Ada tak ada? Kau mentakut laku, tak kesepak. Tapi aman ayatnya bahawa hadis Nabi SAW ini yang mana berdoa kepada Allah. Tetapi apabila mari isu besar, orang tidak akak belakang bersama dengan Nabi rakyat. Hadis Muhammad. Dan benda ini pelik ini berlaku makin hari makin bertambah-tambah. Dan inilah yang rakyat tengah nilai, rakyat tengah tengok. Sebab Nabi SAW sebut tadi, kalau mudah dia, semua iman. Bermana lekuahin, buat iman lagi. Tahu ada? Rasul sebut tadi. Tapi amun ayatnya beberapa isu yang dibelenggu oleh rakyat. Najib ini dalam keadaan yang selesa. Apabila setiap daripada perkara-perkara yang Najib buat, ada yang menyokong di belakang. Sedangkan rakyat tahu, tak UMNO sendiri tahu. Kalau UMNO tak tahu, macam mana UMNO boleh tubuh Parti Peribumi Bersatu Malaysia? Soalnya pengasas UMNO baru, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau UMNO tak tahu. Pada awalnya Tun Mahathir kata kita mesti jatuhkan Najib saja. Setelah daripada itu Najib, Tun Mahathir kata balik Najib. Seluruh kerajaan Mu'adala ni kena buka untuk bagi kepada orang baru untuk memperbaiki sistem supaya tidak rasuah dan sebagainya. Hari ini saya bersama dengan pemuda Angkatan Muda Keadilan buat diperboleh kepada seorang pekuat yang menghandle kes kata Sri Anwar, kes lewat dia. Rupa-rupanya ada bayaran yang diberikan kepada Tasri Syafiq Abdullah sebanyak 9.5 juta. Bayaran itu dikatakan pertama 4.3 juta pada tarikh 1 tarikh. Tarikh yang kedua diberi pula 5.2 juta. 9.5 juta dekat 10 juta tuan-tuan untuk handle kes yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lagu mana kawan ini termasuk ke? Kerana kemungkinan dibayar oleh Najib Razak menggunakan duit 1MPB. Hari ini perlu dicawak oleh kerajaan. Hari ini perlu dirukai oleh kerajaan supaya kita tahu duit negara, duit rakyat ini ke mana. Bukan kepada kroni-kroni. Hari ini berlaku perbalahan pula di Felda. Apabila pengurus besar CEO anda dengar slang dia macam orang Kelantan. Tapi pasal orang Kelantan ni dia jenis kedatangan. Dia lawan tak sebut Isa Sama. Anda nak tengok apa dia? Isa Sama kau kena suku dilacak ataupun Zakaria ni hak dilacak. Kita tengoklah lagu mana. Tapi anda rasa Zakaria Isa Sama selamat lagi. Tapi inilah yang berlaku dalam negara kita. Penyelewengan demi penyelewengan. Lagu mana bayar tak naik? Lagu mana harga minyak tidak diapungkan jadi sepaduh dirawat? Minggu ni naik, minggu depan turun, tak naik, tak turun. Kau alah keturun, tu 2 sen, alah naik 7 sen. Nak bagi tahunya bahawa negara kita ini dalam keadaan yang tidak stabil. Bagaimana sahabat-sahabat anda, kau ada degree, kau ada diploma,
City ada hijau lalu. Tak tu. Tak ada hijau. Doktor boleh menganggap habis tahu. Apa? Bekecik kekurangan doktor. Bekecik doktor mati masuk hongkol, lepas pada hongkol. Ini perlu ditengok perlu dilihat secara mendalam oleh kerajaan. Macam mana seorang doktor balik bergagas ada berlaku kematian. Bermakna doktor tak cukup. Doktor bekerja dalam masa yang lebih masa dan letih. Berapa kali nak ambil doktor ya? Kerana kerajaan tak ada PT nak cara pencara alam yang baru. Itu jawapannya. Tuan-tuan hadirin sekalian, saya nak menyeru kepada kawasan Tanah Merah. Isu flyover ini adalah isu hikmat. Isu survival hikmat. Isu yang mana hikmat candi dua benar. Waktu PRD 13 baru ini. Yang pertama dia nak selesaikan masalah flyover. Yang kedua dia nak selesai tanah dikhala. Dua-dua itu gagal tuan-tuan. Tanah dikhala sampai sekarang India semuanya kecewa. Antara yang jadi kesnya yang tuduh nyata sampai pergi ke mahkamah lawan, tapi isunya tak selesai. Ni nak main perayaan pula ni oleh India dikhala orang mana. Tak ada apa-apa yang didapati oleh mereka. Isu flyover pula. Isu flyover. Saya pernah jadi ahli majlis. Apabila saya sendiri berucap, saya sebut dalam mesyuarat, saya kata perlu ahli parlimen ini dan kerajaan persekutuan DPP wahai plan ke kita. Wahai plan dulu ke kita. Kita nak tengok lagu mana plan. Kerana kita tak dapat maklumat apa-apa mengenai dengan flyover ini. Tahu-tahu flyover mari ketika pemangku raja mari. Dia buat mari satu set. Masa itulah baru kita tahu. Oh, lagu ni flyover. Jadi, apabila flyover ini diambil, dan isu yang menjadi percakapan di kalangan ahli-ahli majlis adalah tanah masjid diambil. Tanah masjid dan keselamatan para polis kita terancam. Macam mana flyover berada di atas para polis bawah? Tak ada benar lagi tengok flyover ni para polis bawah. Kalau katalah orang mewakilkan kepala polis kita sayang kepala polis kerana tempat kita mengadu dan sebagainya. Ada orang mereka nak lepas batu ke kapal ke atas ni. Itulah kapal-kapal mengancam keselamatan para polis kita. Flyover duk datang, masjid duk bawah, para polis duk bawah. Kenal kau tak kenal projek? Bukan kita menolak kemajuan, tetapi ada sore-sore ni yang berasa hero nak tunjuk hero bahawa flyover ni kena buat. Flyover ni nak buat boleh, tapi jangan mengganggu kesucian tanah masjid. Tuan-tuan boleh setuju dengan undang-undang ini? Boleh tak? Kalau tuan-tuan setuju, insya-Allah pantahan demi pantahan kami akan buat untuk menyelamatkan walau 1 inci Masjid Sultan Ismail Petra. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tuan kita ni. Saya malah dah buat masa sangat. Kita dah juga masa lewat. Saya jemput wakil daripada DAP Saudara Bosing untuk bagi sedikit ucapan. Dan ceritalah apa dia masuk DAP. Dia banyak cerita dalam kawan asli lah. Cerita pasal perkembangan orang asli dan 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama perkhidmatan saya dari DAP. Saya pun tak tahu hari ni tak apalah saya wayak lah. Saya ni 17 tahun duduk dalam DAP. Mula jadi ahli DAP tahun 2000. Ahli DAP cawangan Selangor. Dan hari ni baru wayak pasal saya. Selama ni tak tahu kan. Dan perkhidmatan saya di Kelantan. Di Kelantan dalam politik tak buat mana sebab DAP pun kita ambil sikap tak perlu berada di Kelantan.
masa tu parti lama kuat dan boleh diharap untuk membela parti lama, pokok demo lah. Dan buat masa dulu dah, dan selepas Tok Guru tak ada, parti lama menjadi super launch lah. Jadi parti baru, UMNO baru. Dia ganti UMNO. Perliwatan saya di Kelantan seterusnya dalam, saya banyak dalam NGO lah. Selepas banjir 2014, saya menguruskan projek rumah banjir dengan Dwayne dulu. Dwayne besar. Masuk kawasan dia pernah tampil pada dia. Dan seterusnya bermula daripada akhir tahun lepas, bermula tahun 2010, kita banyak terlibat dalam krisis antara orang asli dan kerajaan Kelantan. Dan sepanjang masa saya lebih banyak berada di dalam hutan dengan orang asli. Saya sendiri pun jadi orang asli tu kan juga. Tapi selesa dengan keadaan itu kita merasa sendiri kesusahan orang asli. Tidak suka kita. Kita ni duduk luar rasa susah tu. Tapi orang asli dalam itu susah lagi. Dan kita harga minyak kita sini 2 hias liter. Duduk dalam itu 7 hias liter. Mendapat telefon tu setahun mana? Sebulan habis banyak 100.5. Tak boleh nak nego juga. Kau kalau beli barang pun tidak ada mana. Lebih kurang gitu. Dan antara orang yang bagi saya dizalimi oleh kerajaan Kelantan adalah orang asli. Demo ni duduk dalam hutan. Dia ada sumber tu yang dia ada. Sungai-sungai tu lah dia ada. Nak makan minum dalam hutan tu lah dia ada. Tapi apabila kerajaan mula memperluaskan lagi ladang-ladang dia kata projek sampai balok ni ada 2 jenis. Satu selektif, satu lagi KLC. Orang tengah buat lagi. Dulu selektif, apabila kerajaan buat selektif, maknanya tagging, sistem tagging ni dia cuma pilih pokok-pokok yang perlu, yang boleh tebang, ikut saya dia. Orang tu tak ada masalah bagi masyarakat resmi dulu. Sebab tu tak geger dulu. Blokade ni dia start tahun 2011 lagi. Sebelum kita semua duduk bersama gini lah. Tahun 2011 start ada di Kuala Betis. Dan 2012 di Logik. Itu permulaan blokade. Apabila kerajaan mula buat TLC. Lepas tu dia sedia sementara apabila kerajaan Tok Guru selesai masalah tu dengan orang asli. Dan selepas Tok Guru tak ada, projek TLC ni jadi lebih luas lagi. Sehingga mengganggu sungai-sungai. Dan kesan paling besar sekali kita tengok, tsunami banjir 2014. Tak ada siapa boleh nafi. Ada kerajaan kalau nafi ikut dia lah. Tapi hujah kita mudah je. Banjir 2014 adalah kesan akibat pembalakan. Apa dia bukti dia? Apa dia dalil dia? Negeri lain pun banjir juga. Pahang banjir, Johor banjir, Perak banjir, Kedah. Semua negeri lain banjir juga di Pulau Pinang. Tapi di negeri Kelantan, lepas pada banjir, batik balok duduk atas jalan. Batik balok duduk atas rumah. Negeri lain ada. Tempat lain sebaik balok juga, tapi tidak seteruk negeri Kelantan. Negeri Kelantan ni dengan selup lagi. Kita duduk di kampung Pasir Tunjuk, atau umur tanya tu duduk sendiri, selup sekat mana dalam rumah. Bukan hampir separuh daripada rumah. Kebanyakan rumah pakai air tu dalam putih kampung. Tak ada apa satu. Jabatan Pulau Selup selepas pada banjir sampai ke hari tak selesai-selesai. Buat jabatan sementara, hujan 2-3 jam di tanah tergelam. Bila tergelam, hubungannya terputus. Orang bertai nak pergi ke Gomusan, tak ada lalu lain. Selain daripada lalu ke Sungai Sen. Daripada 40 km jadi 180 km. Dengan harga minyak 5 hias liter. Nak pergi beli barang. Satu masalah lagi. Stesen minyak tak ada. Dan masalah paling besar bagi saya, tak ada lagi siapa-siapa bagi minta PKR sendiri boleh bagi benda ni sebab kawasan PKR tidak ada balai bomba dalam kawasan. Kalau berlaku kebakaran, bomba nak mari nak ditajam Pak Cik tak boleh. Nak mari ikut jeli tu, dah hangus putih kaku dulu. Jadi apa dia? Pak ada. Maka hangus dia. Antara kesan-kesan. Benda-benda tak selesai lagi lah selama ni. Satu-satunya dun, hak tak ada stesen minyak di negeri Kelantan, dun dapur. Tak ada balai bomba di negeri Kelantan, dun dapur, tak ada juga. Berapa tahun dah kita berapa tahun dah kita merdeka. Tapi benda asal itu tak ada lagi. Dan isu orang asli ni nanti hak demi 19 bulan. Orang Pasir Putih pergi ke mahkamah dan untuk orang asli pula 13 bulan ni ada kes di mahkamah antara pos Bala dan rakyat. 13 bulan ni orang asli dia akan pergi ke masyarakat. 13 bulan ni lah. 13 bulan ni kita minta mari semua pokok orang asli akan mari lomba paginya ada perbicaraan di mahkamah dan selepas perbicaraan di mahkamah dia akan
hantar memo ke SUK, memo bantahan. Memo bantahan dia ada dua ataupun tiga lebih kurang. Satu berkenaan pembalakan yang melampau, kedua berkenaan dengan mengambil tanah untuk ladang rakyat, banyak menyusahkan orang asli, dan ketiganya rancangan membina empangan. Bila empangan ni dia akan menenggelamkan lebih kurang 80% daripada kawasan OTC Pemana, di mana 2 pos akan tenggelam dulu. Pos Tohoi tempat anak orang asli level ni, orang mana, dan juga pos pulang dekat Sungai Tegok. 2 pos ni akan tenggelam dulu, dan empangannya dibuat di pulau, di Kampung Star, Pulau Setu. Hak ni pokok orang asli akan bantu lah, sebab ikut rekodnya dia cuma ada 2 pos sahaja, tetapi di belakang pos ni dia ada banyak lagi kampung. Jadi hak terlibat ni bukan setakat 2-3 ribu orang, lebih daripada 2-3 ribu orang, hampir 5 ribu lebih orang asli akan terjejah sebab benda ni. Dan hak utamanya sebelum pada nak buat empangan ni, tebal balok dulu lah. Bila tebal balok tunggu banjir semula. Jadi kita minta saya ni ada belakang ni, pokok ada amanah KR untuk buat gerakan untuk turun ke Kota Baru 13 bulan, dan selepas mahkamah kita ada PSUP juga. Dan kita duduk belakang. Saya rasa setakat tu ya, pasal kita dialog ada setengahnya yang tak lewat juga. Dan jadi terima kasih kepada saya. Dan kami berjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fauzi. Kalau saya tanya dulu, Sungai Tante, tanya orang Labor lah, tahun 60 kalau tengok air Sungai Tante tu juga ni orang tahun 60 royak lah. Orang ini tahun 60 orang tua. Saya tak pernah alami, dan kalau boleh saya nak in future, masa depan, kalau Pakatan Harapan perintah ni kita nak tengok Sungai Kelantan ni balik. Lagu mana tu? Saya pakai DJ macam mana? Boleh. Jawab boleh kan? Boleh. Sebenarnya saya nak suruh kepada Syamgas untuk bagi sedikit perkongsian. Mungkin banyak isu lah, dia ni banyak boleh dia banyak bawa isu, dan dia nak, mungkin dia nak cerita banyak pasal kes binjal lah. So dalam Facebook dia pernah tunjuk gambar dia ikan di Sungai Binjal tu, Sungai tu Pekan Ratu. Ikan tu ikan siapa merah besar, coba tak tahu lah lepas projek binjal ni boleh kata ikan tu, tak tahu lah. Terus kepada Syamgas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pengurusi Majlis, rakan-rakan ceramah malam ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Haji Ambo mari sini. Alhamdulillah, ambonya dekat ya, rumah ambonya di Baudia. Cuma ambo beli tanah di Kubat Rian, ayuh beli tanah Kubat Rian. Kita buat pejabat di projek Lembu Binjal. Sebelum pergi lebih jauh, masa yang diberi pada ambo ni sikap, jadi ambo nak royak 3 benda. Ambo ni wakil malam ni atas nama Art Malaysia, Art Kelantan. Art Kelantan ni condong kepada PAK, Art Malaysia ni kepada Pakatan Harapan. Jelas okey. Itu yang pertama. Yang kedua kita nak sebut Art dulu kita laju, dan gelombang anak muda yang ada kita semua hari ni boleh tengok Jemil ni, pasukan saya juga asrah sekali, Fauzi Dr. Perak dan semua sahabat kita yang ada di belakang ni adalah majoritinya adalah aktivis art yang menyertai Pakatan Harapan. Sebab anak muda waktu tu kita bergerak kerja adalah untuk memenangkan kerajaan PAS yang ada di Kelantan waktu PRU 13 atas asbab utamanya kita dinafikan royalti petroleum. Itu sebab utama kita. Dan hasil daripada itu kita buat gelombang sampai kita UMNO terpaksa buat tukar untuk berhadapan dengan royalti waktu itu. Nak royaknya betapa kuatnya momentum kita berjaya bina waktu itu, sehingga seluruh kita boleh tengok anak-anak muda tepek stiker art seperti mana baju ambo yang ada sekarang ini dicipta oleh Jemi Hassan, logo art waktu itu. Nak royaknya gelombang yang kita wujudkan masa itu sangat kuat, dan waktu itu anak muda bersama PAH atas 4 isu utama. Isu pertama sekali royalti, isu yang kedua anak muda nak lebuh raya, isu yang ketiga orang muda nak stadium, isu yang keempat Kelantan ni menang atas faktor pengundi luar yang dikempen oleh Datuk Usam di Putrajaya.
kita tengok 4 isu itu adalah isu tonggak yang membantu kemenangan PAS pada PRU 13 yang lalu. Tapi hak sedih yang mana royak, lepas PRU 13 kami anak muda daripada aktivis royalty sangat sedih sekali. Menir 5 bulan, 6 bulan itu tukar terus Kabinet Kerajaan Negeri Kelantan. Ambonya 6 bulan tukar esko, 8 bulan ambo dapat surat dah tunjuk sebab. Nak royaknya betapa cepatnya demo ni racun berlaku. Tukar hari ni, gerak hari ni, gerak hari ni, gerak hari tu dan sebagainya. Jadi ambonya untuk makluman kita semua, ambo 2 tahun kerja di Pusat Kajian Strategik direct bawah Menteri Besar Kelantan. Waktu tu arwah untuk meninggal sini. Ni tahun ambo kerja di Perbadanan Menteri Besar sebagai eksekutif kami di sebuah badan syarikat. 2014 ambo ambil keputusan berhenti kerja sebab kita tengok pergolakan politik yang ada di Kelantan ni sangat teruk, sangat zalim. Budaya cah ketingnya tak kita jangkau seperti mana kita membantu mereka untuk menang. Kita boleh jangkau waktu tu ganti UMNO meme dah jadi kenyataan, ganti peraya UMNO. Dan budaya tu kita boleh tengok dah ni meme realitinya tengah berlaku di, kita boleh tengok di Gua Musa isu orang asli. Kerajaan maruh ke orang asli atas asbab orang asli buat sekatan supaya jangan keluar balok. Apa orang asli maruh kerajaan jangan keluar balok? Sebab kerajaan luluh 20,000 hektar kepada syarikat. 20,000 hektar kali 2.75. 2.7. Boleh berapa ribu hektar? Berapa ribu hektar seluruh Malaysia. Kepada sebuah syarikat yang diserahkan kepada KPK, kontrak selama 2,000 hektar setahun, selama 10 tahun. Orang asli nak selamatkan hutan Kelantan, nak bagi orang Kelantan di bandar-bandar ni minum air bersih. Sungai Kelantan di Tanah Merah ni air bersih, tapi sampahnya air buka dan kita berhadapan dengan banjir. Nak royaknya situ yang berlaku. Jadi lepas perubahan politik yang berlaku lepas menang, orang muda ATVR ambo royak kepada saya ambo berlaku, kita tekan break. Kita nak tengok kerajaan Elon ni tutup rakyat ini setara mana. Sungguh kau tidur, tak ada 2 rekod orang kata. Lepas menang, pergi jumpa Datuk Seri Najib, kerajaan pusat WYSA 50 juta kepada MAEK, 50 juta kepada JPP. Sebelum ni 100 juta kepada JPP 100%. Lah ni 50 juta mu, 50 juta senyap dik siapa lan. Jadi ambo kata kita nak sungguh supaya duit tu masuk poket kerajaan. Hak kerajaan yang terima duit tak sungguh. Jadi buat gapo kita batu suku sembai dulu sampai demo sendiri tak sungguh untuk dapat hasil pada poket demo sendiri. Jadi ambo nak oyak isu rakyat di situ dan yang seterusnya ambo nak oyak pasal isu lembah binjai. Ambo sebenarnya suka sangat. Saya ambo ni Dr. Yodi, saudara Hisham Fauzi lawyer ni, ajuk ambo mari Bukit Panah. Ambo target 3 ton. Ambo kena checkpoint. Kata check ni. Pertama Todemik, yang kedua Bukit Panah, yang ketiga Pancu. Sebab 3 orang esko ni terlibat secara langsung respon memberi kelulusan untuk projek membabitkan lembah binjai. Bukit Panah kenapa dia terlibat? Alhamdulillah. Kita nak tengok sebab dia sebagai esko kerajaan tempatan. MPKB ni bawah dia. Mari sini ambo soal mat lama. Kena berapa? YP Fatah. Tu, ambo tu terkelan. Tak ada bertolak ansur. Apa ambo kata kita kena berapa? Pertama sekali perjanjian penduduk. Maaf ambo sebut berkaitan fakta sikit dah. Isu lembah binjai ni dia sign agreement 22 Disember 2016 tahun lepas. 19 hari bulan 1 2017 sign agreement dengan pemaji. Waktu tu Datuk Fatah dah sebut 200 hektar lembah binjai, 5 zon terlibat. Tiba-tiba 17 hari bulan baru ni Mei, kata Parti Amanah ni seleweh. Kita kata bila masuk Parti Amanah tu waktu statement ni waktu. Yang dia kata sebenarnya kerajaan hanya luluh 45 ekar sahaja untuk zon A. Hak lain itu belum apa-apa lagi. Nak royaknya Tok Wakil sini pertama sekali dia nipu. Situ 17 hari bulan bila kita dia buat sidang media, kita besok dia mari
Orang Lembah Binjai ni, untuk makluman kita semua dah, Lembah Binjai ni seluas 494 ekar. Kawasan daripada Binjai rapat kepada USM Kubekri. Luas dia 494 ekar atau 200 hektar. Esko Datuk Patah dari 454 ekar. Dia sendiri sebut tukar taki. Kena tambuk berapa kaki. Tukar habis. Tak tahu mana so. Jadi orang kampungnya membabitkan 494 ekar ni membabitkan 5 buah kampung. 5 buah kampung ni kampung Cepong mula-mula, kampung Binjai nombor 2, kampung Pulau Raja nombor 3, kampung Pulau Tengah, kampung Ambo duduk dah ni dan kampung Pulau Hilir rapat ke USM. Kat USM ada dah. 5 buah kampung terlibat membabitkan 494 ekar. Semua kampung yang terlibat dah ni, Datuk Fatah kata 17 hari bulan baru ni untuk wakil sini lah ni. Waktu sidang media, majoriti penduduk kampung Cepong yang memiliki rumah telah bersetuju untuk projek ni. Nipu Patah ni. Nipu. Jadi amun nak ayat sini, video dia ada di page dia Datuk Fatah Mahmud Official, boleh tengok sendiri. Lepas dia ayat, esok kita amun jumpa lalu orang kampung Cepong. Semua pemilik rumah tahu gapo yang perek. Semua tak setuju. Bagaimana seorang esko kerajaan tempatan boleh royak pada sidang media untuk mengaburi mata orang awam bahawa penduduk kampung reda tuju projek ini, sedangkan orang kampung tak tahu menahu. Orang kampung tahu bila Lembah Binjai ni waktu ambo turun 2-3 minggu lepas. Tahu secara rasminya bila? Ni hari bulan ni 2 hari lepas. Orang kampung tahu 2 hari lepas. Ni hari bulan ni kerajaan umum 17 hari bulan 5, majoriti penduduk kampung setuju. Penduduk tuan rumah setuju. Nak ayatnya cerita sini bagaimana tok wakil sini kereta kayak kereta orang kampung sana nak suruh terima projek ni. Jadi ambo kata dia terus terang. YB Mumtaz ambo ajak dialog supaya ni. Ambo tanya 9 soalan dia. 2 orang dia tanya. Ambo dengan ketua cawangan Ngepah pula. Waktu dialog kata tu. Masa sesi dialog tu kita tanya 9 soalan. YB tahu tak? Waktu kampung Cepong tu big dah pada. Tak tahu. Seorang YB, lawyer, ambo pun tunjuk waktu tu, ni, tubik dah. Bahawa bila tubik warta Seksyen 8 ni, confirm nak ambil alih. Supaya mana tunjuk kampung laut. Dan terbaru ni, Lembah Binjai. Nak royak. Bila tubik warta tu, esko pun tak tahu. Dan banyak lagi orang tak tahu. Daripada dialog tu, nak royaknya banyak esko tak tahu. Satu pasal isu. Jadi bila kita bawa isu ni, dan baru tadi, ambo dapat maklumat, Datuk ni Amar. Dia kata, hatu keluluk dia. Ada hasil penduduk di Lembah Binjai. Nyukel lagi temu dia ni dok. Bagi ambo ni kak, dia ni adalah esko yang jaga bahagian tanah. Dia ni kita molek kelar dia jin tanah. Sebab tanah dia orang asli ni isu dengan dia juga. Isu Lembah Binjai ni boleh tanah bidang dia, tapi bawah bidang Datuk Fatah. Okey, nak ayatnya. Tapi dengan apa? Allahu Akbar. Dengan Datuk Muhammad Amar ni, ambo tengok, maaf lah, dia ni walaupun meleceh lupa, tak dia terkira di mana, bagi apa. Dia boleh royak, KJL nak tambuk 10 kaki. Sebelum tu, Mumtaz boleh sebut, nak tambuk 20 kaki. Ceramah dia di Binjai dia sebut pula, nak tambuk 30 kaki. Di kalangan 3 orang esko ni, tukar berlaku 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Nak royak, ni sama-sama dia dalam satu mesyuarat, tukar takir mangsa. Dia boleh gelar ambo keluluk ni, nak royaknya. Ambo ni lepas 2014 ambo berhenti kerja. 2014 tu ambo menaik anugerah dekat Malaysia. Bahagian kelulu. Nak royaknya. Dan 2015 tahun kedua ambo berhenti kerja, Datuk Ahmad Yaakob ni anugerah ke ambo anugerah usahawan tani terbaik negeri Kelantan. Nak royaknya. Menaik dekat Malaysia dulu, menaik dekat Kelantan. Tahun ni Ketua Pengarah Jabatan Pertanian seluruh Malaysia mari rasmi OP ambo atas pula tu. Nak royaknya level tu kita tanding. Nak royak dari segi kita punya credibility bisnes kita, keupayaan kita. Cumanya Datuk Fatah ni lepas hamba rehat lama dari politik, nyo mari kucah kita pula, mai konsep kita.
nak suruh kita tegur dia balik. Dan isu ni kalau boleh tengok dalam surat khabar 2-3 minggu ni, dalam Facebook 2-3 minggu ni, isu lemah pinjam ni hangat. Dan apa ke bawa isu ni? Siapa kerajaan untuk maklumat kita semua, dia wato 5 kampung, 4 kampung wato saya sepak, ambo ajak orang kampung lawan kerajaan hingga tahu je keputusan dia. Kita buat dalam Facebook. 4 kampung tu telah ditarik balik. Alhamdulillah. Kita lawan section 4 ni, supaya kita lawan isu royalty dulu, lawan UMNO. Kita lawan sungguh. Kalau demo tak tarik, minta maaf. Kita perempuan demik dulu, kita perempuan Bukit Panah, kita perempuan Pacu. Lepas tu kita perempuan Selatan. Kita akan buruk gelombang seperti mana kita buruk dulu. Demo akan berhadapan bukan dengan orang baru dalam gerakkan momentum anak muda, tapi orang lama berpengalaman berlaku depan. Dengan atas nama tiket Pakatan Harapan, aku yakin dan percaya kita boleh buat momentum yang lebih besar, lebih kuat. Dan loninya pula, aku batu kampung Cepo. Masa kampung Cepo ni untuk maklumat kita lah. Aku dah rujuk Raya Isyam. Kampung Cepo ni seksyen 8. Seksyen 8 ni seperti mana kampung laut dah. Dia penduduk kampungnya boleh buat 2 benda dah. Lawan di mahkamah, minta kerajaan tarik balik warta yang dibuat. Jadi kalau bawa di mahkamah, ambo jumpa dengan rakyat kita, rakyat kata ganda-ganda pun kampung Cepo 45 ekar ni akan kena ambil juga kalau dibawa di mahkamah. Jadi tapi ganda-ganda pun kita akan bawa. Dan yang keduanya hanya boleh pecah ganti rugi. Rumah hamba boleh berapa, rumah ini boleh berapa, rumah ini boleh berapa. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah lawan hingga kerajaan tarik balik warna. Dan benda yang kedua kita tengah buat. Jadi ambo masih kecek panjang, ambo ni dalam usaha nak kempen penduduk kampung. Datuk ni aman kata ambo hatu dan sebagainya, ambo tak kisah. Sebab ni orang kampung di Lembah Binjai tu, nanti ambo sebagai setiausaha jatuh kuasa penduduk untuk lawan kerajaan Kelantan. Kita bukan lawan ambo seorang. Bahawa ambo ni majoriti penduduk kampung, tak kira UMNO, tak kira apa, tak kira amanah bersatu PKR MCA Cina pun ada terlibat dalam projek ni. Tak kira parti yang mau panggil. Kalau mau panggil, mari berlaku, tak kira parti. Kalau tak ngelupas panggil, orang lepas yang mari. Tapi atas hamba panggil, isu tanah ni, mari berlaku. Nak ayatnya, penduduk kampung ni solid dan amat memalukan sebuah kerajaan panggil bawah Datuk Patah MPKB, panggil rakyat jumpa dia tak dalam notis tak sampai 24 jam. 5,000 bulan panggil, 6,000 bulan nak jumpa pukul 3 petang, start dengan majlis, ngurusi majlis rakyat. Pukul 3 yang panggil, ngurusi majlis tak ada jauh panjang. Kita punya program ni hari waktu bekerja kerajaan biasa pukul 5. Bulan puasa ni kita pukul 4. Majlis start 3 suku. Panggil pula 8 lot daripada 144 lot. Nampak sangat nak panggil penduduk ni, nak buat rubber stamp bahawa MPKB jumpa dengan rakyat. Dia mak takut pada sesi dialog. Jadi kita buka pada sesi dialog, kita tak takut apa, kita bincang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi keluar kepada Syamgas panjang sikit nak buat panjang last kali. Di sini kita ada boleh siapa nak berminat untuk mendaftar kalian sebagai ahli amanah boleh isi boleh. Dan kita bagi sekali baju, kita ada bagi baju bukan duit. Orang kata ada seorang kita bagi duit lepas tu balik bola sebab tak bagi duit. Bukan, kita tak ada duit. Dan DMP miskin nak bagi duit oleh kita. Dan kadang-kadang beri sini boleh dengan abang. Sebelum kita start sesi dialog ni, Pemuda Amanah Kelantan ada menganjurkan Liga Fantasi Premier League lah. Kita buat penyertaan dari 300 anak muda seluruh Malaysia terutama di Kelantan. Dan kita tanah merah kita ada pemenang, kita 42. Dan saya jemput pengurusi Parti Amanah dengan Tanah Merah Teknik untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang. Dan pemenang untuk wakil daripada Tanah Merah ni dia menang tempat 2. Pasukan JPM Batu Sebelah FC Bidang Sporting. Kena jaga. Dipersilakan.
Oh, lagi selfie. Terima kasih kepada Pengerusi Amanah Tarmegong. Seterusnya majlis kita teruskan dengan sesi dialog lah. Ada siapa-siapa nak tanya berkenaan dengan isu semasa ataupun ada tu hak tanya dah dari bukan ada. Kita bagi kepada Tuan. Bapa. Sini. Tanya dia pakai drum. Tanya dia pakai drum. Kono. Kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada Bupati Amanah Negara Terengganu. Terima kasih kepada hari ini. Bukanlah salah tapi ceramah juga sikit. Kemudian ada Pak Saleh. Oh. Kepada ahli-ahli panjang kita, yang pertama Saudara Jemi Asal, Asri Aliyah dan juga Dr. Hafiz, Saudara Toping, bawa sahabat Allah. Jadi soalan yang pertama, kesangkah itu tak tanya sebab dia tidak akan membentuk KJL. Sebab dia terasa tinggi. Dia tidak akan bertanding dalam mana-mana pilihan raya. Dia tidak perlu untuk menabur janji. Jadi soalan yang pertama Dr. Hafiz berkaitan dengan permasalahan yang tepat dari kita. Oleh kerana itu sendiri maklum, hasil daripada pembinaan flyover itu akan melibatkan peniaga-peniaga yang terlibat di bawah flyover. Dan setakat hari ini, pihak melalui daerah Terengganu tidak menjanjikan tempat ganti. Kalau flyover itu bermula tempoh pembinaannya 3 tahun, maknanya peniaga ni anak sebelah, anak 8, anak 7 bermula di depan Liraba siapa ke dalam tanah Terengganu itu ada bahan itu boleh turun jawab. Terpaksa cari alternatif lain untuk berniaga. Jadi anda bersyukur pada saat itu. Anda tanya, Terengganu khususnya Dr. Hafiz yang kita tengok ketokohannya tak layaklah lawai kena berbeting lah. Jadi insyaAllah apa tawaran dia? Dan yakin tawaran itu tidak akan dimula sebelum pilihan raya mah. Dan merasa ini masa yang terbaik untuk kita bakat harapan Terengganu termasuk Amos sendiri menawarkan kepada rakyat Terengganu yang terlibat khususnya peniaga kedapatan itu yang terlibat dengan pembinaan flyover. Dia diarahkan tutup surat ada ngambil. Dr. Hafiz pun maklum sebab dia bekas alim macam ni, dia bekas tok kita. Jadi anda rasa itu soalan yang pertama. Apa yang kita nak beri kepada rakyat Terengganu yang terlibat khususnya yang terlibat dengan pembinaan flyover ni? Beres. Nombor 2. Baik, untuk soalan nombor 2, Aman nak tanya dua-dua lah. Oh, hebat. Dua bersama dengan Muda Amanah. Ini yang masuk batu ni. Bagi soal kita berapa lah. Ada yang Asri Aliyah. Soalnya doktor falsafah. Pasal kita boleh doktor Asran Aliyah dengan saudara Jemi Asal. Bila kita kecek, ini soalan umum lah. Bila kita kecek soal pembalik di Hulu Kuala, semua boleh kecek. Kerajaan negeri melalui KPK meluluskan 20,000 hektar kepada satu mereka. Dan semua sudah tahu. Nah, duit itu hasilnya dimasukkan kepada pembendaraan negeri melalui Jabatan Perhutanan Negeri. Baik, kita tak kecek dah kelalaian kejahatan KJL yang dikatakan membangun bersama Islam. KPK mampu kelah. Tabung perumahan rakyat Kelapa mampu kelah. Nah, dana daripada 22 masyarakat GLC 3 hidup tunjuk 2 letak dengan kifalah surat hal lain mampu kelah berapa tubuh Kelantan Invest lepas 2015 mampu kelah itu sekecek soal kelalaian KJL mampu. Ini yang mana tanya tawaran sebab entah-entah semua dua ni mungkin bakal esko bakal okey raya tawaran alternatif kepada hasil yang kita akan apa dah tak tebal dah balik nak
berwarna mungkin tak ada dah. Kita masuk ke pasik tu bik kotohan tu. Dia berwuduk tak ada berbalok. Jadi ni ada berwunu lah. Korang ni. Jadi korang ni sanggup kau. Kerajaan baru ni, kerajaan yang dekat-dekat kerajaan Pakatan Harapan ni beri satu janji kepada rakyat Kelantan, khususnya rakyat Tanah Merah ni. Kita tidak akan menggunakan hasil hutan. Ha. Boleh. Dan kita menawarkan, jangan hong saja. Gapo alternatif daripada hasil itu? Salah dah lah. Salah dua orang. Salah ketiga berkaitan dengan lemur minyak. Dia siap tak tahu jawab. Dia tak ada kerja. Dia NGO. Dia tidak akan bertanding dalam pilihan raya. Kemungkinan ni parti akad tu. Tanya-tanya lah. Berkenaan dengan lemur minyak ni, penyelesaian. Sebab dia melibatkan perjanjian di antara dua syarikat. Dulu Ambo pernah terlibat 2011. Kita tak ikut proposal tapi boleh ke orang lain dengan hati-hati. Jadi alternatifnya ni menjawab oleh parti politik lah jenis hasil hebat asrel. Alternatif kepada pampasan kepada masyarakat gapo betul tak? Sebab kita tahu lemah minyak ni kalau kita tak dapat minyak tu memang tidak cuma beringat gitu kawan ada boleh ya. Nah, kena ada satu pembangun ni, kata pembangunan lestari lah yang menguntungkan masyarakat lemah minyak. Nah, kalau kau sampai lemah ni tak ada masalah. Kamu jepo ada kebudayaan berhotel nyawangi, tak? Tapi kalau ke tepi jalan di Kota Sari ni, kita perlu ada satu pembangunan lestari. Jadi yang meminta bakal esko kerajaan negeri, kerajaan Malaysia ni tanaman demi. Beri satu tawaran. Di Tanah itu kita ada satu lembah dipanggil lembah Jalan Sepita. Dalam beberapa lembah ada pecah huluk ke Jalan Sepita tu. Jadi salahnya gapo tawaran alternatif. Nah, Pak. So lagi. Pak dah. Pak dah. Pak. Tak jawab lah. Jadi orang Tanah itu senang. Kok jahat saja. Habis. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Dia pandai dia agak-agak sampai ke-12 terus dia jawab. Yang pertama sekali pasal balok tu kena tepi juga, tak tepi waktu ni tu bengis tinggi. Nak lagi. Dia tu biasa je juga. Okey, yang kedua, cara kita tepi tu mungkin berbeza. Kami satu contoh. Kalau lu ni tenda yang dibuat, so tenda. Tenda atas ambil balok. Siapa tepi, lori ambil mana, nak stone mana, masuk kilang mana. Kita tak sel pakai sistem. Jadi nak tebal ni, so tenda. Nak buat tubik balok pergi atas kursi, so tenda. Daripada kursi pergi atas kilang naik lori, so tenda. Kilang pula, kilang mana? Nak buat papel lapis ke apa, so tenda pula. Berapa dah kita boleh hutung sini? Dan isu yang paling besar sekali adalah bukan isu pembalakan. Isunya adalah isu ketelusan. Mana-mana kajian pemerintah, kalau dia telus dalam pemerintah, tak ada masalah. Ni belum buat balak ke tipu dah. Belum tebal balak ke tipu dah. Pergi gosok tangan tu bubu. Pergi gosok tangan tu pergi kambok lah. Balak pergi kambok lah. Lombok pergi kambok lah. Kau tu ringkas kan. Yang ketiga, isu lemah minyak kan. Lemah minyak ni bagi ambo kukuk mana pun bila kajian rata memang kajian kami. Tapi kajian kena ingat beberapa perkara yang telah berlaku sebelum ni. Isu mana baru tunjuk, contoh. Isu lembah sirih, contoh. Kajian patut belajar daripada kesilapan yang lepas. Yang pertama sekali, kalau kita merintah, tuan kata saya jadi esko. Betul, alhamdulillah. Pakai amin kat kemarin. Kalau saya jadi esko, pada satu hari selepas di hari 14, saya akan sambut balik agreement yang dibuat ke atas lemah minyak. Kita bukan menolak pembangunan, tetapi masyarakat setempat kita perlu utamakan. Contoh, kita kena mengelak daripada pengambilan tanah yang ada kediaman.
boleh kecek Pak ni, ambo PhD, ambo bidang Perancis bandar. Ambo PhD dalam bidang Perancis bandar. Ni bidang ambo dah. Kalau ambo nak ganti ada batas kat kami raya, dah ada. Kita semak dulu perjanjian. Antara perjanjian kita bersama adalah mengelakkan daripada mengambil tanah yang ada rumah. Tanah yang terbiar, lembah tu tambah kita apa lah, comel baru. Tapi rumah orang kampung ni kena jaga, ini tradisi. Contoh di kampung laut, nak buat kampung tradisi. Kampung tradisi kampung laut. Kampung warisan kampung laut. Tapi rumah-rumah asal di kampung laut tu rumah. Mana tradisi dia tu? Mau nak buat kampung warisan, mau buat kampung orang, rumah orang. Masjid kampung laut pindah pergi dah di ini. Ngapuri, pah pun nak pindah pergi Pulau. Tak ada dah nilai-nilai estetik tu. Bahasa PhD. Apa lagi tak? Ada cara kami ada betul lah. Orang juga lain pun. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang tanya tu. Bagaimana dia dengan Jakarta cukup level. Yang pertamanya kita kena tahu bahawa setiap kebijakan peraturan hak baru ataupun projek hak baru tu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Cuma ni kita kena buat. Ni orang buat beratur-beratur. Berapa beratur tak orang orang? Tak setuju. Berapa beratur tak setuju. Baik. Jumaat baru ni Abu Bahari Jepang bersama dengan Datuk Sabah tidak buat pengumuman aluan, tidak buat poster, hanya dapat pengumuman ini melalui WhatsApp group lah. Suruh topik gambar-gambar, kita buat pertahanan terhadap jejatan. Ambil dah lepas lagi ada lah 50 ringgit. Tapi ambil terkejut bila tengok dalam gambar dia orang mari tu luar daripada jaket kita. Lebih kurang sampai 300 ringgit, setengah kata lebih kurang 500 ringgit. Dan membatikkan semua parti. Hari itu ada juga ketua pemuda kawasan masa itu. PPBnya nanti PKA. Tapi mari juga bermakna peratusan orang hotos setuju tu lebih lama daripada orang setuju. Kalau kita nak mengalami bodoh benar belakang tak setuju apa. Okey, bodoh jadi betul itu belakang. Tapi nak raya kenapa peratusan orang topik demonstrasi tu bersih ke pelawak ni? Kerana ada cadangan lain ni. Apa tidak kita nak tak tahu. Kalau nak ayat demo ni ada plan lain. Pada asalnya kita nak lalu kok rakyat Taman Barakah ni. Lalu kok dilatuk masuk kepada sini ni topik pelawak ni. Mana pada siap? Ni pada sini. Tapi amat nak ayatnya apabila kita buat plan ala kanun dikatakan lebih jimat daripada pelawak ni. Tak jimat mana pengambilnya korang. Bila pengambilnya di dalam bandar ni value dia tinggi. Betul, okey dicocok orang ya, tiap kau tak ada. Value rumah ketan ini lebih mahal daripada tanah kampung. Jadi kau untuk pembinaan flyover lalu kepada sini lebih menjimatkan daripada masa sama boleh menaik taraf ke tanah-tanah di luar bandar ni. Tu baru kritik saja. Apabila membangun, membuka lebih luas lagi bandar-bandar. Ya. Tahu tak? Boleh habis menteri perumahan. Yang kedua, mana sebut mengenai dengan peniaga-peniaga. Itu yang sebut tadi. Kalau amba nak jadi peniaga situ, tak daripada tua nenek lagi kita peniaga situ. Tak. Dia boleh katakan demonstrasi hari itu, peniaga boleh katakan 50% di hari. Betul? Keluar. Dia benda ini perlu dijawab oleh KJL. Hari ini, iaitu kalau boleh majlis DL tersebut. Bagaimana penanganan dan juga pertahanan awal semua perlu untuk buat lagi. Boleh kan? Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh ke tak? Jadi itulah isu-isu yang saya nak pantau di sini ialah bahawa jejantah ini lebih banyak rugi daripada untung. Mungkin kita pasti pembangun pasti kemajuan, tetapi kita nak satu benda yang lebih menguntungkan lagi. Kita buat konon. Lalu kau suka-suka, saya sepuluh
turun tak di mana tu. Kalau misalnya orang nak sembahyang ngori, contoh Pukunda 50 tu. Jadi tetap tu susu kurang nak turun ke masjid tu. Tak mana pula orang nak turun pula nak YouTube cek pula. Siapa yang nak menagu dosa? Siapa dia nak menagu dosa yang tak ada sembahyang tu? Tetapi kira belakang tu bangun ni terguru dulu. Bopel dia ada. Dia nak kata terguru. Aku tegak agak sikit bopel tu. Tak tegak. Dia kata peti raya. Siapa tak tu terguru jaga peti kerajaan. Jadi kita nak supaya perkiraan tu, perkira tapi mana, kerajaan mana, amanah lah. Dengan peti dapat tanggungjawab kalau sesok. Negara berlaku. Tak mana hidup kena mati berlaku. Sekadar tu saja mungkin tambah sikit ada balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit tambah masa flyover ni. Dia sebenarnya macam ni. Dia orang tuduh kita ni mengambil kesempatan politik daripada isu flyover tu. Sebenarnya flyover tu yang sebenarnya untuk menyurai trafik supaya tidak berlaku kesesakan lalu lintas. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sekarang ni flyover tu naik di pejabat pusat, no? Dia bukan flyover saja. Flyover dengan bypass bandar. Flyover daripada Jalan Banggu ni ke cabai 3, cabai 4 kaki 3 tu. Kemudian bypass bandarnya daripada pejabat pos pergi ke Lirabo. Bayangkanlah, datang flyover memang comel. 2 lorong 2 hala. 2 lorong 2 hala. Bawah flyover jalan masih guna macam biasa di ketiga-tiga laluan. Apabila datang 2 lorong, campur lagi bawah 1 lorong. Bila nak turun di Jalan Banggu ni, 3 lorong nak masuk 1 lorong. Yang sekarang hari ni, waktu tengah hari puncak, waktu sekolah, jalan tu sudah sentiasa jam dah. Nak kena pergi U-turn dekat cabai 3 ke Baputak lagi. Jadi penyelesaian trafik tidak berlaku dengan adanya flyover berkenaan. Yang sepatutnya flyover ni mengambil laluan yang lain. Tanah Merah bukan Kuala Lumpur. Banyak bangunan nak buat, terpaksa buat flyover. Banyak lagi kawasan tanah-tanah lapis bagaimana yang dikata tadi. Sudah ada plan dulu. Daripada Jelatuk tu terus mari ke sini. Maknanya sebelah sini ni akan mendapat manfaat dan pembangunan. Pembandaran akan terbuka. Masyarakat Melayu akan boleh faedah daripada jumlah wang yang kerajaan belanjakan. Asal flyover tu kos dia 60 juta. Sekarang ni dah jadi 144 juta plus 150 juta. Kos 150 juta ni kalau buat jambatan lintas Sungai Kelantan boleh buat 3 butir jambatan. Jadi siapa dia yang berkepentingan ni? Siapa dia yang pemilik lesen? Siapa dia yang saham dia paling besar dalam lesen tu? Siapa dia yang paling besar? Anak dia. Jadi kenapa dia nak mengambil keuntungan dari projek ni dan membabitkan tanah masjid pula? Tidak sangat sesuai lah. Sebab masjid ni perlu satu keharmonian, perlu satu kedamaian, tidak hiruk pikuk, tidak kotor dengan habuk dan sebagainya. Keselamatan tak sekira lah, bala polis dan sebagainya tu. Tetapi dengan jumlah 150 juta yang kerajaan belanjakan tu, lebih baik buat laluan lain, di mana dengan adanya laluan lain tu rakyat banyak ini boleh mengambil peluang. Yang mana boleh buka kedai, yang mana boleh berniaga. Pembandaran pun boleh terbuka. Ni tidak. Buat atas laluan biasa, jejantah. Lalu boleh tengok je bandar Tanah Merah. Lagi ke Pasir Mat. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebab 3 lorong nak masuk 1 lorong. Cuba fikir. Macam mana boleh berlaku jam di jambatan Jepun sana bila hari raya. Sebab daripada banyak lorong nak masuk 1 lorong di jambatan saja. Jam sampai macam. Jadi begitulah yang berlaku kepada flyover ni. Flyover ni adalah salah satu benda yang nak dirancang kerana nak ambil kesempatan politik. Dia yang nak ambil kepentingan politik, dia kata tu dia. Sebenarnya kita tak ada kepentingan politik. Kita hanya nak supaya jumlah duit yang dibelanjakan tu boleh memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat yang ramai. Tidak berlaku sebagaimana pembaziran dengan mengorbankan tanah masjid. Isu tanah masjid macam banyak orang kata, isu adalah tanah-tanah individu yang mana sekarang belum ada geran. Memanglah zaman dulu mana ada orang buat geran. Orang zaman dulu, tapi dia milik. Tapi bila punya orang masjid, dia sedekah, wakaf, walaupun tak ada geran. Kena hormatilah sebab dia untuk dapat jariah yang berpanjangnya.
Tiba-tiba kita hari ni nak buat pembangunan, kita nak utang pula atas pembangunan tu, kita terpaksa ambil tanah masjid. Bui apa lain, belanda lagi tanah ada. Dan dengan buat laluan lain, keluar daripada bandar, dia akan menyelesaikan masalah trafik dalam bandar. Itu sebenarnya yang kendok-kendok yang orang ramai nak bantah. Bukan orang anti pembangunan, bukan tak say pembangunan, tapi pembangunan yang memberi manfaat, pembangunan yang mampan, pembangunan yang menyebabkan ekonomi meningkat, pembandaran terbuka, masyarakat boleh faedah dan manfaat yang berpanjangnya. Itu saja. Okey, rasa setakat saja. Soalan, ada nak tanya soalan lagi. Dulu kita tak bagi dah sebab banyak soalan lagi. Tak, dulu kita tak bagi. Dah, kita lewat lah. Mana orang lain nak tanya soalan? Selain pada duduk dah. Okey, rasa pada dapat ke-12 dah, kita janji dengan polis kita sampai ke-12 dan sampai lebih lah. Isu lain lah. So, kita tangguhkan majlis kita malam ini dengan tasbih Farah dan surah Al-Asr.